Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita akan menyambung lagi pengajian bulanan kita Riyadhus Salihin. Sebelum ni saya tak ada 2 kali pun atas program sekolah, program kementerian. Jadi tak upaya tolak lah, kerja kan. Jadi ini baru aku berkelapangan pula. Sebab sekarang ni bila nak pergi mesin nak dekat periksa ni macam-macam lah dia buat. Jadi terpaksa lah Jadi alhamdulillah malam ni ada kelapangan rezeki. Tak apalah, kita sambung terus lah, tak mau lambat-lambat. Tuan-tuan, malam ni kita masuk kepada hadis nombor 27. Masih lagi di dalam bab taubat. Ni penghujung dah bab taubat ni. Lepas ni kita akan sambung, kita akan masuk pada bab yang baru, bab sabar. Ini bab taubat, hadis nombor 27, ni muka surat 49 insya-Allah. Baik. Wa an Abi Nujaid radhiyallahu anhu. Abi Nujaid ni siapa? Abi Nujaid ni adalah laqab kepada seorang sahabat Nabi nama dia Imran bin Husain. Sahabat Nabi ni nama dia Imran bin Husain. Kalau kita jumpa dalam hadis Abi Nujaid tu dia lah. Imran bin Husain ni dia satu orang sahabat Nabi yang mana dia masuk Islam lewat dah. Dia masuk Islam pada peristiwa Khaybar, yakni pada tahun 7 Hijrah. Dia masuk satu batch dengan Abu Hurairah, ni Imran bin Husain. Dan Imran bin Husain ni seorang sahabat yang disebut sebagai antara yang paling warak dalam kalangan sahabat ni dia. Bahkan dia disebut oleh para ulama sejak perang Khaybar itu, setelah peristiwa Khaybar dia salam dengan Nabi itu, masuk Islam. Sejak pada itu dia terus berubah 360 darjah lah, jadi satu orang yang sahabat yang sangat warak, sangat baik, sangat dikagumi kepewarakan dia. Bahkan ulama memuji Imran bin Husain ni dengan berbagai-bagai pujian lah. Dia pada zaman Sayyidina Umar dia dihantar ke Basrah. Sebelum tu lagi dia duduk di Basrah dah. Ulama-ulama tabi'in yang sempat tengok dia macam Imam Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, mengatakan tidak ada orang di Basrah yang lebih hebat, lebih tawaduk, lebih zuhud, lebih warak berbanding Imran bin Husain. Bahkan kewarakan dia ini sampai tahap ada ulama yang mengatakan sampai tahap orang kata malaikat pun kirim salam kat dia. Cuma ada dalam riwayat yang lain mengatakan sampai dia jumpa malaikat. Bukan jumpa, selalu jumpa. Ada dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani, Ibn Abdul Bar, menyebutkan tentang satu ketika Nabi menyebutkan tentang para sahabat, cerita kat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa kami ni bila duduk dengan Nabi, kami berasa lagu tak mau dah dunia ni, nak akhiratnya, rasa seronok je akhirat, tak mau dunia ni, rasa boleh jadi baik, boleh jadi warak semua. Tapi bila kami berpisah dengan Nabi, balik ke rumah jumpa Nabi ni, kami jadi lain, kami jadi mau dunia, kami jadi lagu lain lah. Macam mana nak kontrol? Maka Nabi kata kalau hampa 24 jam jadi bagus ingat lagu tu, kira hampa ni level malaikat dah lah. Kalau hampa 24 jam bagus lagu tu, maka hampa boleh tengok malaikat lah kalau sampai tahap tu. Maka Imran bin Husain terdengar, maka ketika itulah dia nekat. Dia kata dia nak jadi baik terus, di mana pun, bila pun, bagaimanapun dia nak jadi orang yang jaga sembahyang, jaga puasa, jaga mata, jaga telinga, jaga semua ni, terlalu jaga. Sampai tahap disebutkan dia ini melihat malaikat ataupun sering mendengar kirim salam daripada malaikat. Ada satu riwayat dibawakan yang dia ni sakit, tapi yang Ibn Abi Husain sakit ni banyak riwayat. Cuma yang dikaitkan dengan dia jumpa malaikat dengan sakit ni, ini ada perselisihan. Cuma yang dia sakit perut tu memang boleh kata semua riwayat sebut dia sakit perut lama. Cuma yang kata dia sakit perut kemudian dia jumpa malaikat tu,
Itu ada perselisihan. Cerita dia sakit perut lama sangat, kemudian sampai terlalu lama bertahun-tahun dia pergi jumpa Nabi. Maka Nabi doakan dia, maka kemudian dia sihat. Dia balik rumah dia tak nampak dah, ataupun dia tak dengar dah malaikat yang selalu tegur dia tu. Maka dia pergi jumpa Rasulullah, dia tanya balik, maka Nabi kata, dah hang minta sembuh, hang tak tahan dengan sakit tu, hang samalah macam orang lain. Maka sebab tu hang dah, malaikat dah tak main dah kat hang, hang dah tak nampak dah. Hang dah bukan tak main, hang tak nampak dah. Maka diminta, ya Rasulullah tolong doakan bagi saya sakit balik. Kita jumpa banyak benda ni. Cuma itu ada orang kata apa, ada kritikan lah riwayat tersebut. Cuma mengenai dengan kelebihan apa nama ni, Imran bin Husain ini memang disebut oleh para ulama. Dia wafat tahun 552 Hijrah. Saya baca sikit. Kat sini dia kata apa? Kisah yang mengatakan Imran bin Husain ini mendapat kirim salam, mendapat salam, sering mendapat duk dengar suara malaikat duk bagi salam dekat dia ni, disebut dalam ni kata apa? Faqad rawa Tabarani bi sanadihi fi Kabir an Qatadah. Itu dibawakan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir daripada Qatadah. Riwayat ini mengatakan innal malaikata kanat tusafihu Imran bin Husain hatta ktawa. Malaikat sering duk bagi salam dekat Imran bin Husain dan dia dengar. Maksudnya dia komunikasi dengan Imran bin Husain selalu, malaikat ni. Pasal kewarakan dia tu, sampai dia meninggal dunia, berterusan sampai dia meninggal dunia. Namun hadis ini dikritiklah, tapi tak sampai palsu, dihukum oleh ulama kontemporari sebagai munkar. Walau bagaimanapun, kata penulis ini, walakin qala al-Hafiz Ibn Hajar fil Fathul Bari, walau bagaimanapun yang kata munkar ni Albani, tapi Ibn Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan benda ni waqad sabata an Imran bin Husain annahu kana yasma'u kalamul malaikah, memang Imam Ibn Hajar mengatakan, memang sabit mengatakan dia memang dengar suara malaikat ataupun panggilan salam pada malaikat. Kemudian waqala al-Mubarakfuri, Mubarakfuri imam besar hadis lah, tapi dia mai ke zaman kita dah, ya, fi syarh Tirmizi, berkata Mubarakfuri dalam syarah Tirmizi. Syarah Tirmizi, Mubarakfuri ni nama dia Tuhfatul Ahwazi. Kata dia apa? Imran bin Husain kana minal ulama sahabah. Imran bin Husain itu sahabat dan ulama dalam kalangan sahabat. Wa kanat al malaikah tusallimu alaihi, dan malaikat memberi salam kepada dia. Wa huwa mimman i'tazala al fitnah, dan dia salah seorang yang i'tazala, yang berlepas diri, yang tak join fitnah. Fitnah apa ni? Fitnah pembunuhan Sayyidina Osman, kemudian berlaku dua puak, Said Sayyidina Ali dengan Said Siti Aisyah. Maka Imran bin Husain antara sahabat yang i'tazala, yang tak mau terlibat, yang tak choosing side, orang putih kata, dia tak pilih side. So dia bawa diri. Satu ungkapan dia yang terkenal, dia mengatakan, aku lebih rela duduk di atas bukit memanah rusa daripada aku memanah sama-sama kita, walaupun kenal walaupun tak kenal. Baik aku duduk atas bukit panah rusa, dia kata. Itu pandangan Imran bin Husain, dan dia wafat pada tahun 52 Hijrah. Itu perawi yang kita nak baca hadis ni. Baik, baru kita nak main hadis dia. Okey. Kita nak baca hadis dia nah. Anna imra'ata min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Satu hari seorang perempuan daripada Bani Juhainah ni, dia mai jumpa Nabi, dan wa huwa hubla minaz zina, dan dia mai tu dalam keadaan dia mengandung daripada hasil penzinaan. Perempuan ni disebut dalam syarah Dalilul Falihin, nama dia Khawlah binti Khuwailid. Cuma berlaku perselisihan, adakah Khawlah binti Khuwailid seorang lagi perempuan yang kata turunnya ayat zihar itu? Bukan dia. Dalam syarah kata perempuan ni Khawlah binti Khuwailid yang lain. Ya. Dia mai jumpa Nabi, dia ni pada Bani Juhainah, dia mai jumpa Nabi, dia dalam keadaan dia mengandung daripada perhubungan zina. Faqalat, maka dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimuhu alayya. Ya Rasulullah, aku telah melebihi had. Macam itulah bahasa kita terjemah bahasa kita ni. Maksudnya perbuatan aku ni dah lebih had, itu hudud, had, batas. Kita lebih akan kena hudud, kan? Maka aku telah melangkaui had,
aku buat perbuatan yang perlu dikenakan had, yakni hudud. Fa aqimhu alayya, tegakkan dia untuk aku. Bermaksud laksanakan hudud untuk aku. Hudud ada, dalam kesalahan hudud ada 6 jenis kesalahan kan. Zina, tuduh zina, curi, apa lagi, minum arak dengan samun, hirabah, samun, rompak kan. Itu cukup 5, satu lagi dah kan, 5, 6. Itulah murtad, satu lagi 6, murtad. Maka ini antara kesalahan yang disebut dengan jelas dikenakan hukuman hudud. Maka perempuan ini dia melakukan perhubungan zina, kemudian melahirkan anak. Kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi mengaku, dan dia kata fa aqimhu alayya. Ni apa? Hudud tu lah, tegakkan untuk aku hudud ni. Maksudnya hukumlah saya Rasulullah, saya berzina ni, dia bukti saya mengandung, hudud saya. Dalam arti kata lain, rejam saya pasal dia kahwin dah. Dia minta agar dihukum dia ni. Kita dah pernah jumpa hadis ni banyak kali, mungkin dengan ustaz-ustaz lain, kelas lain kan, tentang hadis Ma'is yang mai jumpa Nabi tu kan, minta dia fatahirni ya Rasulullah, bersihkan saya, dia minta dihukum juga. Sama juga kes dengan perempuan ni. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqala fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala. Maka Nabi pun tengok keadaan dia dan Nabi panggil wali dia. Panggil wali kepada perempuan ni. Penjaga dia, wali dia panggil. Dan Nabi kata apa? Ahsin ilaiha. Nabi kata katalah ayah dia ni, wali dia, Nabi kata, wahai pak cik, jaga kok ni elok-elok. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan mengandung ni. Walaupun dia dah buat kesalahan, walaupun dia ada buat satu dosa besar, tapi jaga dia, jangan duk pi hina dia tak tentu hala, jangan duk pi hukum dia, jangan duk pi katok dia apa lebih kurang. Fa ahsin ilaiha, jaga dia elok, berbuat baik kepada dia. Ni Islam ajar akhlak ni tuan. Buat baik kepada dia. Fa iza wada'at fa'tini. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha siyabuha. Nabi kata buat baik kepada dia sampai dia melahirkan anak. Bila dia dah melahirkan anak, baru bawa mai balik jumpa saya. Maka pulanglah perempuan ni dengan ayah dia ni, dengan wali dia. Maka wali dia ni pun jaga dia elok. Nabi pesan jangan duk pi hina dia, jangan duk pi kecam dia, jangan duk pi pukul dia pasal dia mengandung. Kena jaga emosi dia. Walaupun dia bersalah, walaupun dia melakukan kesilapan, walaupun dia melakukan dosa, jangan duk pi ganggu emosi dia, jangan duk pi jadi duk ambil kerja Tuhan, duk pi hukum dia tak tentu hala. Dia dah mai jumpa Nabi dah. Maka dalam keadaan dia mengandung, maka Nabi kata kepada ayah dia, kan Nabi kata kat dia seorang, Nabi panggil ayah dia mai, wali dia mai, pakcik balik jaga dia elok dan buat baik kepada dia. Maksudnya jangan beri tekanan emosi kepada dia, jangan duk pi kata kat dia, sebab orang mengandung ni emosi dia terganggu, emosi dia non stable, tak stabil kan. Maka Nabi faham benda tu. Maka Nabi kata jaga dia. Dia dah salah dah dan dia baik, dia mengaku. Nabi kata lepas esok dia dah beranak dah, mai balik. Beranak dan dia lepas pantang dah. Saya tak izin tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bila selesai apa semua tu, dah beranak dah, lepas pantang dah, anak pun putih susu dah. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha. Maka bila dia dibawa kepada Nabi, maka Nabi menyuruh orang AJK ni lah untuk fashuddat 'alaiha thiyabuha. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim mengatakan fashukkat. Maksudnya dalam bahasa Arab, maksudnya kata ketatkan hujung kain dia. Dalam arti kata yang lain, apa murad dia, apa kehendak Nabi ni nak beritahu, jaga aurat dia. Yang itu point dia. Maksudnya sekali kita nak rejam dia, sekali rejam takut terselok, terkoyak dan sebagainya, maka Nabi minta ketatkan hujung kain dia ni, ketatkan semua, pasal takut terkoyak nanti nampak aurat dia. Sampai tahu tu Nabi jaga aib bersalah. Summa amara biha farujimat. Kemudian dia Nabi menyuruh dan Nabi menyempurnakan arahan dan dia farujimat dan dia dirjam.
Summa shalla 'alaiha, dan dia kejam dia sampai mati tuan-tuan. Kejam dia sampai mati. Dan kita kalau kita duduk di medan orang nak kena kejam dengan hukuman hudud ni, kita tak boleh kejam elok tuan. Kita bukan tak boleh kejam elok. Kejam elok lah, tapi tak boleh sopan. Tak boleh. Walaupun kita niat baik, kesian kat dia, sekejap lagi dia sakit. Dok, memang nak kena bagi kuat pasal nak bagi dia mati cepat. Kalau kita kesian kat dia, bagi kuat. Tapi jangan sambil maki lah. Nah, kalau kita bagi pelan, mungkin dia tak sakit. Dia sakit juga pelan pun, batu tuan. Takut dia sakit lama, lagi seksa dia. Tu cerita dia. Maka dia kejam, mati. Summa shalla 'alaiha. Ya. Maka Nabi pun imamkan solat jenazah dia. Nabi semayang kepada jenazah dia. No? Yang orang nak kata bersalah penzina ni, maka Nabi semayang untuk dia. Tuan-tuan, Nabi semayang untuk kita ni lesen besar tuan-tuan. Di kubur tu, betul tak? Lesen besar lah. No? Faqala lahu Umar radhiyallahu an. Maka Sayyidina Umar tanya Nabi, "Nusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Ya Rasulullah, kita semayang kat dia ke? Dia berzina kot. Sayyidina Umar tanya. Ya. Qala, maka berkata Nabi, "Laqad tabat law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum." Nabi kata sesungguhnya dia ni telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, yang mana taubatnya ini kalau dibahagikan kepada 70 taubat orang Madinah, taubat dia ini mampu melebihi itu, mampu menyeliputi semua tu. Maksudnya level darjat taubat dia itu sama dengan 70 kali taubat orang Madinah. 70 orang Madinah punya taubat. Nabi kata Allah terima taubat dia tu. Dan Nabi sambung, "Wa hal wajadta afdal min anjadat bi nafsiha Allah azza wa jal?" Adakah kamu tahu satu yang lebih baik daripada Allah? Nabi kata. Nabi tegur Sayyidina Umar. Nabi kata, jangan duk kata kat dia, jangan duk hina dia, kerana dia dah taubat, dan taubat dia itu kalau dibahagikan kepada 70 taubat orang Madinah, maka taubat dia sampai level tu, menyeliputi semua tu. Dan adakah hang tahu lebih baik daripada Allah? Kata Nabi. Nabi tegur. Hadis rawahu Muslim, hadis nombor 1696. Maka jelaslah kepada kita dalam ayat ini, dalam hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat. Persoalan, masalah yang kita boleh tarik daripada hadis ini, apakah hukuman untuk orang yang melakukan zina? Dia hudud, tapi apakah hukuman dia? Setiap hudud itu dia ada hukuman dia. Zina ni terbahagi kepada dua, tuan-tuan pun tahulah, muhsan dengan ghairu muhsan kan. Muhsan, penzina yang dah kahwin, rejam. Yang ghairu muhsan, dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Az-zaniyatu zani, orang yang penzina lelaki dan perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah. Rotanlah kedua-duanya dengan 100 kali rotan. Tu orang yang tak kahwin lagi. Itu dalam surah Nur ayat 2. Dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim daripada sahabat Ubadah bin Samit, ada lagi jelas. Nabi sebut dengan terang. Nabi kata penzina laki dan perempuan kalau bujang rotan sebat 100 kali. Dan ada perbincangan pula sebat tu lagu mana. Jangan bagi sampai terkeluar kulit, jangan tengah panas sangat, jangan tengah sejuk sangat. Ada kaedah dia panjang tuan-tuan. Ya, sebab dalam Islam ni bukan nak menyiksa, tidak. Orang yang belum pernah kahwin, maka dia berzina, dia akan kena sebat seorang 100 rotan. Dan dalam hadis yang sama dalam riwayat Muslim ini, Ubadah bin Samit, Nabi kata seorang 100 rotan, kemudian lepas habis rotan, buang negeri selama setahun. Buang negeri selama setahun. Setahun kena, kalau kita kata buang daerah, hukuman lah ni kan, kena piduk di luar sat, di kemah belakang tu. Itu untuk yang bujang. Untuk yang kahwin, rejam sampai mati. Untuk yang dah kahwin dah, rejam dengan batu sampai mati. Soalan, kalau dia kahwin dah, tapi dia tak pernah melakukan persetubuhan dengan pasangan dia, dan dia berzina dengan orang lain, kata ulama, hukuman dia adalah hukuman rotan tu.
Sebab apa? Sebab poin dia bukan kahwin, tapi poin dia adalah pernah melakukan persetubuhan halal. Kalau dia pernah rasa yang halal, dia pergi cari yang haram juga, kejam. Itu perbincangan tu dalam bab tu. Baik. Masalah seterusnya daripada kes tadi ni, kita nak tahu macam mana pula kalau dia taubat macam kes ni. Kalau dia taubat dan kalau dia taubat, adakah dia kena hudud lagi, kena rejam lagi, ataupun kita dalam kes ni rejam lah, ataupun rotan, ataupun hudud lah, adakah dia kena hudud lagi ataupun kira selesai lah, kira selesai, maknanya taubat selesai. Sebab ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, Nabi kata kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu adalah dimaafkan, illa man mujahirin, melainkan orang yang mengisytiharkan dosa. Lagi kita bincang hadis tu. Cuma saya nak beritahu berdasarkan hadis ni, ulama bincang ni. Jadi depa ni lagu mana ni? Orang yang dah insaf, orang yang dah taubat, dia tak hudud. Dia melakukan penzinaan, dia tak kena hudud. Tapi dia insaf dan dia taubat, dia tak kena hudud ni. Sebab ulama bincang, kalau hudud ini menyelesaikan habis hutang di akhirat, tak ada dah. Pasal tu yang perempuan ni nak hudud, Ma'iz sebelum dalam hadis yang lain pun nak hudud. Jadi macam mana kes yang macam ni ni? Minta maaf sebut tuan-tuan, dunia kita banyak macam ni. Penting tajuk malam ni. Maka macam mana kes ni? Dia tak ada hudud, dia tak kena hudud, tapi dia insaf dan dia taubat dah. Ulama pecah dua. Yang pertama kata tak selesai juga, kena hudud juga, walaupun dia insaf tapi tak selesai juga. Sebab apa? Sebab hudud yang akan memadamkan dosa-dosa yang tu, dosa tersebut itu, dosa yang jelas disebut hudud itu, yang kata 6 jenis dosa tadi tu. Jadi ulama, pandangan beberapa ulama dalam kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zahiri dan sebahagian kecil daripada ulama mazhab Hambali mengatakan tak selesai, atas kepada hujah ayat yang kita baca tadi itu. Dalil Quran surah An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu zani fajlidu kulla wahidan minhuma. Ayat tu jelas, Allah kata rotan kulla wahidan minhuma, setiap seorang tu kena rotan mi'ata jildah. Maksudnya berdasarkan perkataan kulla wahidin, maksudnya setiap seorang yang terlibat tu rotan. Maksudnya kata ulama yang setuju dalam kata tak selesai ni, kata ni Allah kata dah setiap seorang semua kena, mana boleh selesai walaupun dia insaf, walaupun dia taubat. Kemudian yang kedua, ulama berpandukan kepada dalil mana? Hadis ni yang kita baca ni. Sebabkan Nabi kata laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'i minal ahli al-Madinah lawasi'athum. Sesungguhnya wanita ini dia ada taubat dengan taubat yang sebenarnya, yang mana kalau taubatnya ini dibandingkan dengan 70 orang Madinah punya taubat, dia sampai level tu. Maka Nabi mengiktiraf taubat dia, tetapi Nabi tetap hukum dia hudud. Jadi kata ulama yang condong kepada pendapat tak selesai ni, kata ni dia taubat dan Nabi pun akui taubat dia, tapi kenapa dia kena kejam juga? Bermaksud walaupun dia dah insaf, walaupun dia dah taubat, hudud must be done. Tu ayat saya ni, kena buat. Kena buat juga. Itu satu side. Baik. Side yang kedua pula, vice versa lah, lawan dengan kata dah selesai dah. Kalau dia melakukan penzinaan, kemudian dia insaf dan dia taubat dengan sebenar-benar taubat, tak buat dah, walaupun dia tak dikenakan hudud, dikira selesai. Tetapi ada syarat. Syaratnya adalah dalam keadaan hakim tak tahu. Maksudnya pemerintah tak tahu, hakim tak tahu, dalam kes kita jabatan agama ke ataupun orang ramai ke, tak tahu. Dia buat seorang-seorang, kemudian dia insaf, dia taubat kepada Allah, dia doa siang malam, selesai, kata ulama. Apa dalil mereka ini? Yang pertama, hadis Ma'iz
yang kita selalu sebut tu. Ma'iz mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah saya telah berzina, bersihkan saya. Kata ulama berdasarkan hadis ni Rasulullah tak mau hukum Ma'iz. Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa adillatuhu kan, hurai kata dalam hadis ni murad Nabi tak mau hukum dia, kan Nabi kata pilah sana, Nabi kalih kat sana, Nabi kalih kat sini, tak mau hukum dia, tapi dia yang beria hukum dia. Dan Nabi siap kata ni, hang gila apa Ma'iz? Tak, saya tak gila, saya sedang hukum saya. Nabi kata hang bukan zina, pegang saja kot. Tak, saya zina. Maksudnya ulama kata dalam kes ni, hadis ni, nak abang kata Nabi tak mau hukum dia. Lepas dia taubat dah, insaf dah, tapi dia yang nak juga pasal dia warak. Baik. Begitu juga Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ni di dalam syarah Sahih Muslim Minhaj, Imam Nawawi kata benar yang sama, iaitu kes Ma'iz lain. Sebab Ma'iz ni dia nak Nabi dah maafkan lah. Nabi kata pilah. Nabi, kalau tuan-tuan baca hadis tu kan, Nabi beralih kot lain. Tuan-tuan biasa dengar dah hadis Ma'iz tu? Biasa kan? Saya ulang sikit lah. Ma'iz ni seorang pemuda yang baik. Dia main jumpa Nabi tengah sahabat-sahabat semua ni. Dia kata, ya Rasulullah zanaitu fatahhirni, ya Rasulullah saya berzina, hukum saya, rejam, saya dah kahwin dah. Nabi bila dengar dia bicara lagu tu, Nabi kalih kot lain, ubat sembang kot lain. Dia ikut Nabi, dia pusing. Nabi kalih kot ni pula, dia pusing lagi. Ya Rasulullah saya zina. Nabi kata merepek lah. Nabi kata hang mabuk Ma'iz macam tu. Dan hadis kata hang mabuk ni. Dia kata Rasulullah saya sedang ni, saya sedang. Dalam hadis kata Nabi macam buat isyarat, pi tak usah dia cerita lagu ni, orang ramai duk dengar. Dia duk desak lagi. Maka Nabi kata hang pegang saja kot. Bahasa muda kata ringan saja kot. Tak, saya memang zina. Maka dia minta juga, dia kena, dia dihukum dia. Jadi kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan juga dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu, kata benda yang sama. Maksudnya nak maaf dah, pilah. Tapi hang dah bagi hakim tahu dalam kes ni Nabi lah, maka kena tegak kan, pasal hakim dah tahu. Bila hakim dah tahu, kalau nak tak mau tegakkan juga tak boleh lah kan. Jadi kata ulama yang side belah kata selesai ni, kata berpandukan hujah tersebut ya. Kemudian adalah hadis yang lain Ibnu Majah, Nabi kata at-taib minaz-zambi, at-taib minaz-zambi, orang yang bertaubat daripada minaz-zunubi, orang yang bertaubat daripada dosa, kaman la zanabahu, orang yang ni hadis Ibnu Majah, Nabi kata siapa yang bertaubat daripada dosa macam orang tak ada dosa. Maksudnya taubat dan selesai lah. Antara dalilnya lah ulama yang kata walaupun tak hudud tapi dia taubat dan siapa pun tak tahu maka selesai ya? Dan yang nombor 4 punya hujah geng yang kata ulama yang kata setuju kata selesai ni, ulama mana? Ketiga-tiga tadi tu, sebahagian Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebahagian besar Hambali yang kata selesai. Ada satu hadis ada satu ayat Quran yang lain, surah An-Nisa ayat 16. Kata Allah, walladzani ya'tiniha minkum fadhuhuma fa in taba waslaha fa'aridu anhuma. Surah An-Nisa ayat 16. Ayat ni kata kalau datang kepada kamu satu pasangan ataupun orang yang berzina, laksanakan hukuman ke atas dia. Fa in taba, tapi kalau dia taubat, waslaha fa'aridu anhuma, tapi kalau dia dah taubat, tinggalkan dua ni, tinggalkan dia. Jadi fa'arid, tinggalkan, berdasarkan jelas tinggalkan. Ni surah An-Nisa ayat 16. Yang tadi itu surah An-Nur ayat 2. Maka berdasarkan ini Imam Khattabi mengatakan ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 16 ini mengkhususkan ya. Jadi mengkhususkan keumuman ayat surah An-Nur ayat 2 tadi itu. Kan dalam kaedah ulumul Quran dia ada kan am, maksus dan sebagainya. Khusus am maksus, itu fungsi Quran dan hadis. Macam tadi kita baca ayat Quran surah An-Nisa kata kan fajlibu rotan kedua-duanya mi'ata jildah kan, 100 rotan umum. Hadis Sahih Muslim Nabi jelas, Nabi kata kalau bujang rotan lepas tu buang negeri, kalau dah biasa bersetubuh halal dah rejam sampai mati.
Hadis menjelaskan keumuman ataupun menghuraikan keumuman ayat Quran. Dalam kes yang ni pula, dia bukan nasih mansuh dah. Dia maksus, maksudnya keumuman ayat surah An-Nur ayat 2 tu dikhususkan, dijelaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 16. Kata Imam Khattabi, bukan saya kata, Imam Khattabi sebut, mengatakan ayat ini menjadi pengkhusus kepada keumuman ayat tadi itu. Bermaksud kalau dia taubat, fa'aridu, tinggalkan, fa'aridu anhuma, tinggalkan kedua-duanya kalau dua-duanya taubat. Okey, baik. Jadi ayat itu jadi takhsis. Dan apa namanya, dalam hadis yang saya baca tadi itu, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, kullu ummati mu'afan illa tengok saya silap dah, al-mujahirin. Jangan silap dengar dia mujahirin, bukan muhajirin. Setiap umatku itu dia memang ready dia untuk dimaafkan. Macam tu maksudnya. Mu'afan ni bermaksud afa, mu'afin. Mu'afan ni maksudnya dia dalam keadaan yang dia boleh dimaafkan bila dan bagaimanapun. Itu maksud mu'afan. Kullu ummati, Nabi kata kullu ummati, setiap umatku, kita semua ni mu'afin, maf'ul, mu'afan, bukan fa'il, maf'ul. Kita semua ni berpotensi untuk dimaafkan. Macam tu maksud Nabi. Semua kita ni, semua. Maksudnya hang buat apa pun Allah akan maaf. Tapi bukan itu syarat untuk kita buat macam-macam. Tapi nak bagi tahu, kalau dah buat dah, Allah akan maafkan kita. Sebab kita ni mu'afan, Allah akan maafkan kita. Jadi terjemah bahasa Melayu dia, bagi bahasa mudah dia macam ni lah. Setiap daripada umatku itu, macam mana bahasa Melayu dia nak senang faham? Berpotensi untuk dimaafkan ataupun boleh dimaafkan. Forgivable, betul ya? Forgivable bahasa Inggeris dia, forgivable lah, no? Dia boleh dimaafkan, macam tu. Tuan faham maksud saya ni? Dosa apa pun kita buat, kata Nabi, kullu ummati mu'afan, setiap umatku ini dia forgivable, dia boleh dimaafkan. Illa nampak ayat ni, kataan ni dia selalu kita tersilap ni. Illa al mujahirin. Tengok silap. Al mujahirin, melainkan orang yang mujahir, jahar, orang yang mengisytiharkan, orang yang pergi cerita dosa dia, dia tak boleh maaf. Maksudnya ni dalam kes apa ni? Bukan Allah tak maaf, Allah maaf, tapi dalam kes hudud. Bermaksud dia pergi cerita kat hakim, dia pergi buat live, dia pergi tahu semua orang, maka dia dimaafkan, diampunkan, tapi dia kena dengan hudud tak selesai. Dia dengan hudud tak selesai. Ini maksud tadi, ini maksud dalam ulama kata tadi tu. Maksudnya yang pertama kata selagi tak hudud tak selesai dosa tu. Yang kedua kata walaupun tak hudud tetapi dia taubat selesai, dengan syarat hakim tak tahu dan orang lain yang ramai-ramai tak tahu. Antara dalil yang saya baca tadi tu An-Nisa ayat 16 dan sebagainya tu, ni juga jadi dalil hadis Bukhari. Nabi kata illa al-mujahirin, melainkan orang yang dah sebar luarkan, jaharkan, beritahu habis dosa-dosa dah abang kat orang habis. Saya dulu bukan dia biasa-biasanya tuan-tuan, saya ni dulu perempuan mana yang saya tak berzina, bercerita lagu tu. Lepas tu dia insaf. Kata ulama kalau jenis macam ni dia insaf, dosa dia Allah ampun, tapi kalau bab yang tu dia kena hudud juga. Macam tu tuan-tuan. Pasal tu kita tak boleh cerita dosa kita kat orang, tuan. Dosa bukan untuk kita bangga dan cerita, ya. Dosa ni kita simpan, ya. Bukan munafik tu, bukan kata ini hipokrit, bukan hipokrit bab lain. Ini bab Allah tutup aib kita, kita nak buka. Kalau kita insaf, kita dah berubah, kita dah pergi kepada dunia hijrah, kita tak perlu lagi duduk. Tuan-tuan, saya dulu ni ingat saya biasa-biasa. Dulu saya setakat arak 7-8 botol tu saya tunggang buat tak tahu. Tak kira lagu tu. Ulama kata orang yang dah insaf, taubat dengan dosa dia, dia malu dengan dosa dia sampai dia tak mau ingat, tak mau cerita, tak mau ulang dah. Tutup. Itu cerita dia. Maksudnya kalau cerita pun jadi ketat, tak mau. Bukan kata dia hipokrit dah, tapi memang ditutup. Allah tutup aib kita kan. Kita lebih buka apa-apa. Ya, selesai dengan Allah, minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mujahirin. Saya tadi bila saya duk hafal tu, suka tersilap sebut mujahidin ataupun muhajirin kan. Dia muhajirin lain. Muhajirin ni orang yang berhijrah dengan Nabi tu. Ya, ni mujahirin. Dia lari kat mana tuan?
Lari kat satu titik lah. Satu mujahirin, satu tengok, mujahirin, satu mujahirin, satu mujahirin, satu muhajirin, kan? Dia lari kat satu titik lah. Tuan-tuan, dalam pengajian hadis dia ada bab ni tau, bab hadis musahaf ataupun tashif dalam hadis. Saya nak cerita kat tuan-tuan sikit lah. Bagaimana dengan lari satu titik ya, dia akan mengubah hadis tu. Dan ulama hadis dia boleh detect tau kat mana kesilapan itu, kesilapan satu titik tu. So contoh sebagai satu hadis, Nabi berbekam dalam masjid. Ada hadis. Hadis ni riwayat Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ni tokoh ulama besar. Cuma di penghujung usia dia berlaku sedikit masalah riwayat sebab kitab dia terbekam. Kitab hadis dia yang dia tulis tu terbekam. Jadi ingatan dia banyak dekat kitab tu. Tak apalah tu cerita. Tapi dia alim, dia guru. Cuma di peringkat dia tua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada hadis kata, riwayat daripada dia ni kata, Nabi berbekam dalam masjid. Ya. Kalau tengok dalam bahasa dalam versi Arab, hadis betul original. Apa hadis tu? Rasulullah ihtajama fil masjid. Kana Rasulullah Nabi ihtajama fil masjid. Nabi berbekam dalam masjid. Sedangkan dalam riwayat Bukhari yang lebih jelas bukan ihtajama, ihtajara. Nampak tak? Dia lari dekat huruf mim dengan ra ya. Nah. Dia lari dekat huruf mim dengan ra ya. Nah, yang betul dia ihtajara. Kana Rasulullah ihtajara fil masjid. Nabi buat satu ruang, satu bilik di masjid. Ada ruang. Hujurat, bilik-bilik kan, hujurat kan. Nabi ada buat ruangan bilik di masjid. Itu hadis yang betul. Jadi bila ulama kaji kata Ibn Lahiyah masa dia salin balik pada guru dia ni, dia tertukar baris tu ya. Dia ubah maksud tu daripada buat bilik jadi bekam. Itu. Nah. Ada satu hadis yang lain. Orang yang masuk neraka, orang yang menyebutkan la ilaha illallah dan ada iman di hati dia sebesar zarrah, maka dia akan masuk syurga juga. Hadis itu. Ada satu riwayat yang tersilap ni saya rujuk dalam Ulumul Hadis Muqaddimah Ibn Salah dalam bab hadis musahaf, dia bagi beberapa contoh hadis tu. Ada ulama tersilap riwayat sebab depa orang Arab sama Arab tak ada baris. Kita yang ada baris ni kan. Jadi zarratin ni, zarrah sebesar zarrah. Zarrah ni dalam bahasa hadis dia kata semut zarrah yang sangat halus, atom, partikel. Tapi dia tersilap riwayat, dia baca zurrah. Zurrah ni jagung. Jadi kalau iman sebesar jagung baru akan masuk syurga juga. Kalau tak sampai level sebesar jagung tak masuk. Sedangkan yang sebenar bermaksud zarrah sebesar partikel. Maksudnya itu lari baris ya. Hadis yang lain, seorang sahabat riwayat kata rumiya abi fi ayahku dipanah dalam satu perang Khaybar, tak silap saya. Tak boleh saya bagi contoh ya. Rumiya abi fi Khaybar. Ada itu seorang sahabat riwayat, saya tak ingat nama. Dia kata ayahku di panah waktu perang Khaybar. Abi nah, alif baya. Bila ulama kaji jumpa dalam riwayat lain yang lebih kuat, bukan abi, Ubay. Eja sama, alif baya. Tuan-tuan, dia lari baris ya. Baris tak ada zaman dulu, kita tak dengar betul ya pada tok guru. Dia baca buku saja. Tu jadi silap. Pasal tu zaman dulu depa kena talaqi. Kena dengar betul tok guru sebut apa. Ni pun talaqi juga ni. Ni apa, shift jaga, ambil shift jaga anak sulung. Apa nama ni, alif baya, Ubay pun boleh, abi pun boleh. Tapi kalau abi dia jadi perawi tu kata bapa aku kena panah dalam perang tu. Tapi yang sebenarnya Ubay bin Ka'ab yang kena panah dalam perang tu. Jadi bila orang baca abi bermaksud perawi tu kata bapa aku. Sampai orang kaji pula pak dah siapa. Dia akan menukar tu hanya dengan berbeza baris. Dia ada tashif, tahrif, bincang dalam lah dalam bab ni. Ni saya nak beritahu yang hadis yang kita baca ni lah. Saya dah ulang dia 4 kali pun tertukar juga. Mujahirin, orang yang mengisytihar dosa dia, mujahirin.
Kalau kita tersilap sebut, tersilap dengar, pergi cerita kat orang, setiap umat Rasulullah itu kullu ummati mu'afan, setiap umat Nabi itu dimaafkan, illa man mujahidin ke ajim atau muhajirin. Setiap umat Nabi itu dimaafkan melainkan golongan muhajirin saja. Kananya lari masuk tu hanya dengan satu titik. No, itu unsur tashif dalam hadis. Saja saya cerita kat tuan-tuan lah. Kita tambah ilmu sikit malam ni kita. Apa nama dia? Tashif, kesilapan membunyikan baris dan juga titik-titik huruf. Hadis tu disebut sebagai hadis musahhaf. Sahhafa yusahhifu tashifan, ini fi'il rubai. Jadi hadis tu musahhaf, maksudnya berlaku kesilapan. Pasal tu ulama-ulama sangat menekankan tradisi pi dengar. Talaqi, jumpa, dia kata lutut bertemu lutut tu pasal nak dengar. Tok guru sebut betul tak? Nak ambil noh tu cerita dia. Bang lagi tuan-tuan. Bang dah. Dapat 50 dah. Nak berhenti tak padan pasal ada lagi 2 hadis. Boleh tuan-tuan? Sebab ada lagi tinggal 2 hadis lah. Kalau kita perhabis ni, bulan lepas kita masuk bab baru, bab sabar. Dia saya sambung terus lah, hadis ni pendek lah. Ya. Wa an Ibni Abbas wa Anas radhiyallahu anhuma lah, ni 2 orang ni. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allah ala man taba. Muttafaqun alaih, maksudnya muttafaqun alaih maksudnya apa? Muttafaqun alaih maksudnya hadis riwayat Bukhari dengan Muslim dalam jaluran yang sama. Kalau sahihain hadis riwayat Bukhari dan Muslim, boleh jadi Imam Muslim ambil daripada tok guru lain, Imam Bukhari jalan yang lain. Tapi kalau muttafaqun alaih, depa dua-dua orang dan jaluran yang sama, Imam Muslim ambil daripada Imam Bukhari, ambil daripada guru-guru yang sama ataupun guru yang sama terus. Antara guru-guru depa yang sama siapa? Isa bin Rahuyah. Dia tahu tok guru depa lah. Ya. Itu muttafaqun alaih. Bila kita muttafaqun alaih ni sangat kuatlah. Baik, apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas dan Anas yang riwayat hadis ni kata apa? Nabi kata anak Adam itu kalau diberikan 1 lembah emas, nescaya dia nak 2 lembah. Tak cukup. Lah kita katalah saya ni boleh, saya ni tak gaji 1000 cukup dah. Janji saya dapat kerja ya. Kerja dulu tengok. Kerja dia kata tak cukup, 1000 rupanya tak cukup. Kurang-kurang mau 3000 baru cukup. Allah bagi tuan-tuan. 3-4 tahun je dapat 3,000. Dia kata apa? 3,000 rupanya tak cukup mono. Dia kurang-kurang mau 5,000 baru cukup. Itulah sifat manusia. Yang Nabi kata anak Adam ni macam tu lah. Tak usah kata orang sama. Saya pun dulu tuan-tuan, zaman belajar dulu di UAE dulu, duk sewa kereta lah kan. Kadang-kadang kena assignment, kena pergi duk sewa kereta Viva murah ni lah kan, sehari RM60 ni. Saya duk fikir dalam kepala saya kan, Viva ni pun sedap dah ni. Betul lah yang orang-orang dewasa duk beli kereta mahal-mahal. Viva sudah. Aku esok aku keluar, aku nak kerja, aku nak beli Viva sudah. Halal hati dulu ni, umur 21, 22, 23. Keluar tuan-tuan dapat kerja. Kata hati, Viva tak padan kot. Besar sikit tak apa kot. Mayvi pasal. Kan, ukok-ukok lepas Mayvi. Beli Mayvi. Kan. Tu dah kerja 7-8 tahun. Mayvi pun rasa kuih-kuih kecil ni. Nak tak padan, kok dapat expander ke apa ke. Dimula dari mana nampak tuan? Manusia. Ni saya tak tahu contoh orang ni, saya tahu contoh saya ni, tapi saya tak beli, tak lepas kau. Tapi nak abang kata apa? Sifat manusia memang begitu. Dulu rasa cukup dah. Tak cukup. Dan Nabi kata lagu tu lah. Manusia ni kalau bagi segunung mah kat dia pun, nescaya dia nak satu lagi. Dan Nabi sambung, Nabi kata apa? Walay yamla'u fahu, dan tidak ada yang mampu memenuhi mulutnya itu illa turab, melainkan tanah. Boh tanah baru cukup. Apa maknanya? Apa murad ni nak beritahu apa? Matilah. Mati baru selesai. Sama macam ayat Quran kan, alhaqumut takasur tu hatta zurtumul maqabir kan, sampai masuk dalam kubur baru sedang. Lagu itulah. Nabi kata masuk tanah dalam mulut barulah anak Adam ni tak mau apa dah. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah akan ampunkan siapa yang mohon taubat, Allah akan ampunkan. Nabi kata. Kita baca hadis tu bulan lepas, bukan bulan lepas, bulan sebelum ni. Nabi kata apa? Innal abda idza tarafa bi dhanbihi
seseorang hamba itu bila mana dia iktiraf dosa dia, dia sedar dosa dia, dia menyesal dosa dia, summa taba, kemudian dia taubat kepada Allah, taballahu alaih, Allah confirm akan terima taubat dia, kan? Allah akan ampunkan dosa dia. Macam hadis ni lah, Nabi kata wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan ampunkan siapa yang minta ampun. Last satu lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Hurairah dia masuk Islam batch yang sama dengan Imran bin Husain tadi tu, tahun ke-7 Hijrah, perang Khaibah. Masuk lambat, tapi dia sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis. Jadi kita kalau lambat lagu mana pun, ingat itu bukan alasan untuk kita tak boleh jadi alim. Itu bukan alasan untuk kita tak boleh jadi pandai. Itu bukan alasan untuk kita nak bagi, alah aku dah lewat dah, nak berubah, depa lagi awal. Tak, lambat lagu mana pun. Abu Hurairah antara yang paling last, tahun ke-7 Hijrah. Berapa tahunnya dengan Nabi? 2 tahun setengah Nabi wafat. Tapi dia sahabat yang paling banyak riwayat daripada Nabi. Dia Ahlus Suffah. Itu bukan alasan lah kalau kita lambat. Saya lambat tuan-tuan mengaji agama. Saya contoh selalu dah kat tuan-tuan kan, saya mengaji agama lambat. Saya aliran akademik. Saya orang akademik lah, aliran akademik. Saya bidang akademik, bukan bidang agama. Agama lah sekolah menengah tingkatan 6 syariah, tapi bukan level universiti lah. Masuk universiti jumpa senior saya. Senior lama lah, abang grad tahun 2000 sampai dah jam 4. Saya masuk UAA, saya course akademik, counselling. Posting saya pun seorang kaunselor di sekolah. Tapi saya mengenal agama di sana, mengaji bahasa Arab di sana. Masuk segala kelas-kelas agama, belajar balik semua nahwu, surah, isya, imla, apa semua ni, baru kenal balik segala marfu', mansub, majzum apa semua ni. Barulah saya apply, try masuk bidang agama. Alhamdulillah saya dah lulus, selesai dah Masters of Hadis. Baru saya habis dah. Maksudnya saya lambat dah. Umur saya berapa? 21, 22 baru saya condong. Baru saya bukan daripada sekolah menengah. Kalau agama tidak, lambat lah. Bahasa Arab pun umur 20 baru kenal. Saya cerita kat tuan-tuan kan, mana dulu sekolah menengah tak tahu apa tu, cuma tahu haza, hazihi. Halim mana saya tahu. Boleh, Allah boleh bagi ya. Allah bagi kalau Allah nak, yufaqihu fid din. Inna Allah azza wa jalla, kata Nabi, Allah azza wa jalla yaghrisu fi hadzal din gharsan yasta'milu ala ta'atih. Allah akan semai dalam agama ini satu semaian yang mana Allah akan semai dia, dan Allah akan gunakan dia itu untuk ke arah ketaatan orang kepada agama ni. Kita doa kepada Allah agar kita jadi semaian tersebut, gharsan. Allah akan semai dalam agama ini sebuah semaian, yakni orang tertentu yang mana Allah akan semai dia, baja dia, jaga dia, pupuk dia, mudahkan kefahaman dia, mudahkan dia terima ilmu. Maka dia itu yasta'milu ala ta'atih, Allah akan gunakan dia itu ke arah ketaatan manusia kepada agama. Maksudnya dengan adanya itu jadi duta, jadi penyampai, jadi pendakwah, jadi apa-apa, tapi Allah akan semai dia. Doalah bagi anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita semua, anak cucu kita jadi semaian itu, semaian Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Last tuan-tuan. Tadi itulah tak habis. Abu Hurairah riwayat kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, yadhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah yadhaku. Kalau kita terjemah secara literal, dhahika ni apa? Gelak. Tapi kita tak boleh terjemah literal lah. Ketawa Allah terhadap dua orang lelaki. Cuma kita tak boleh terjemah literal begitu. Itu saya bawa dalam ni kitab Mushkil Hadis wa Bayanuhu, dia bincang tentang hadis ni saja. Ketawa tu bermaksud apa? Ketawa itu bermaksud redha. Ketawa itu bermaksud, dia kata apa? Kat sini dia kata, yadhakullah ay yubdi azza wa jal min fadlihi wa ni'amihi wa tawfiqihi li hadhaini rajulain al-maqtulin fi sabilillah alladhi qatala ahaduhuma sahibahu. Dia kata apa? Dhahika dalam kisah ni bukan bermaksud gelak. Dhahika dalam kisah ni bermaksud redha, bermaksud pengurniaan. Apalagi dia kata hidayah, taufik dan kurniaan yang besar. Itu maksud gelak dalam kisah ni. Bukan kita jangan gelak, kita jangan terjemah gelak, tak boleh. Mukhalafat apa Allah ni tak sama dengan makhluk.
Allah tak sama dengan makhluk. Kita tak laisa kamitslihi syai'un, tak sama. Ada kalau salaf dia amiru kama ja'at. Dia baca ya. Dia tak kata gelak, dia tak kata apa. Dia cuma kata yadhaku. Ustaz, yadhaku tu apa? Yadhaku. Itu salafus salih dulu. Bila kata yadhaku tu bahasa Melayu, dia dhahika tu gelak. Tapi kalau salaf dia tak kata gelak, dia kata yadhaku tu apa? Yadhaku tu yadhaku. Tak boleh tak yadhaku tu terang. Tak yadhaku tu yadhaku. Jangan duk kata apa, jangan duk bincang, jangan duk bayang, jangan duk apa. Itu salaf. Dia berkata dia gelak lah, tapi tak sama macam kita. Tak boleh. Tu kita jangan keliru yang tu. Dia kalau yang amiru kama ja'at, macam mana mai macam tu dia. Ni tajuk ni panas Istawa tu istawa. Jangan terjemah. Tu kalau salah dulu. Tapi bila khalaf, bila orang dah bercambah seluruh dunia ramai ni, maka khalaf ambil pendirian kita kena takwil. Ni yang takwil ni. Kita kena takwil berkuasa dan sebagainya lah. Ini takwil tadi, dia takwil kita apa? Redha dan semua tu kan. Takwil lah. Jadi ada dua kaedah. Yang pertama, dia terima bulat-bulat. Amiru kama ja'at. Macam mana main, macam tu kita habang. Jangan terjemah, jangan Imam Tirmizi kata jangan duk sebut kaifa. Bagaimana, jangan. Cukup, full stop. Jangan kita isbat nafi. Isbat nafi. Memang maksud dia ni duduk, tapi tak sama. Ada. Dia kena perkataan tu cukup dengan terjemah dah. Itu salaf. Amiru kama ja'at. Khalaf dia takwil. Macam inilah. Dia takwil. Sebab ini Imam Ibn Furuq ni dia imam Ahlul Kalam, dan dia juga Ahlul Hadis. Ibn Furuq ni dia banyak takwil lah. Dia kaedah khalaf. Dan dia kata dalam kes ni Allah redha lah. Allah redha ataupun Allah suka, redha. Sebab kita tak boleh kata Allah seronok. Panjang tu sebab nanti dia akan clash dengan bab Allah berkehendak kepada makhluk. Tak boleh gitu pula. Jadi kita kena kata Allah redha tu. Ibn Furuq sebut jelas dalam ni panjang tu kan. Allah redha dan Allah kurniakan nikmat. Bukan Allah mengharap, bukan. Tak. Sebab Allah tak memerlukan makhluk. Jadi Allah redha, Allah kurnia, Allah bagi. Macam tu. Ibn Furuq terjemah takwil macam tu. Maka Allah redha, hasil terjemah tu takwil tu, Allah redha kepada dua orang lelaki. Yaqtulu ahaduhuma akhar. Yang mana seorang ni bunuh seorang lagi. Allah suka dua-dua. Allah redha dua-dua. Lagu mana Allah redha dua-dua pula? Seorang kena bunuh, seorang bunuh. Dia akan clash dengan hadis satu lagi yang kita baca awal-awal dulu. Qatil wa maqtul finnar, Nabi sebut kan. Dua orang Islam kalau jumpa bisayfihima. Dua orang Islam kalau jumpa dengan pedang masing-masing, al-qatil wa maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh dua-dua dalam neraka. Kita jumpa ke hadis tu Abi Bakrah. Kita jumpa dalam Riyadhus Shalihin dulu ni, awal-awal dulu. Tapi dalam hadis ni macam berselisih pula. Nabi kata Allah suka ataupun Allah redha dua orang lelaki yang membunuh dan dibunuh. Tak habis lagi. Nabi sambung. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Summa yatubullah ala qatili fayuslim fayustashhad. Apa maksudnya? Kata Nabi sebenarnya macam ni. Yang dua orang tu, yang dibunuh tu orang Islam, maka dia mati syahid masuk syurga. Lepas tu yang membunuh tu bukan Islam. Lepas pada tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia taubat, dia berjuang, dia pun mati juga. Dan dia pun masuk syurga juga. Kata Nabi, itu maksudnya dua-dua orang tu. Maksudnya betul lah, dua-dua orang masuk syurga lah. Walaupun dia dah bunuh orang tu, tapi dia masuk sebelum Islam. Dia dah masuk Islam, bersih, dia berjuang, dan dia masuk syurga. Banyak tak contoh macam tu? Banyak, tuan-tuan, betul tak? Wahsy dan sebagainya kan, yang bunuh sahabat, kemudian dia berubah, dia berjuang, dia juga membela balik. Hindun, walaupun dia bukanlah syahid, tapi dia berjuang. Tuan-tuan baca sejarah Hindun. Walaupun orang Hindun dalam yang kita makan kemam jasad Sayyidina Hamzah kan, tapi tuan-tuan baca sejarah Hindun dalam perang Yarmouk, bagaimana dia bawa batang kayu kemah, ada halau biar orang jantan pergi perang. Abu Sufyan
Yang pergi jumpa Nabi minta, ya Rasulullah, aku nak turun juga perang. Lepas tu masa tu Abu Sufyan dah tua sikit dah, berusia dah. Aku nak turun juga seperti mana aku pernah perang lawan Islam dulu. Kali ni aku dah masuk Islam, aku nak perang sungguh-sungguh mempertahankan Islam. Abu Sufyan. 2 orang anak dah bagi kat Nabi. Seorang lagi awal lah, masuk Islam lagi awal, perempuan. Yang seorang lagi Muawiyah. Ya, Muawiyah, Nabi tanya, "Hadza Muawiyah." Abu Sufyan tanya, "Muawiyah anak aku ni pandai. Ambil dia jadi tukang tulis kepada kamu ya Rasulullah." Nah, dia Abu Sufyan. Kadang-kadang kita baca sejarah zaman awal depa, kita terlupa zaman akhir depa tu sebenarnya power. Wahsy dan sebagainya tu semua berubah jadi orang yang baik. Hindun dan sebagainya itu. Kita kena sebut yang tu. Wallahu taala alam. Selesai dah bab taubat. Bulan depan dan lagi tak puasa. Dah sebulan lagi. Dan lagi sebulan, mudah-mudahan panjang umur. Kita sambung, kita masuk bab baru, bab sabar. Bab sabar insya-Allah. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.